Dagangan. Maklumat menjadi barang dagangan. Orang jual maklumat kan, dalam internet macam-macam jual maklumat kan. Dulu orang tak fikir macam mana boleh keluar, boleh jual barang kan. Sekarang saya nak contohkan bagaimana Singapura apa hasil bumi yang dia ada. Singapura apa hasil bumi yang dia ada kan. Tapi manajemen dia mengurus kan, menguruskan dia punya sources yang dia ada kan, menguruskan maklumat kan, sehingga dia boleh menjadi sebuah negara yang kaya lah. Contoh lain ialah orang kita ada jual barangan barangan tradisional lah kan, macam kerah tangan, macam apa kan. Kita beli kat kampung-kampung berapa ringgit kan, ataupun sayur berapa ringgit, jual kat bandar berapa ringgit kan. Harga yang kita jumpa dekat kedai-kedai, harga dalam RM15 kan, labu ke apa benda RM15, kat kampung dia tolak tu RM5, jual dekat bandar RM15. Orang tengah siapa yang kaya kan? Siapa yang kaya? Orang tengah yang kaya. Dia tak buat, dia hanya maklumat, jual value kan. Maksudnya kat mana dia nak pasarkan, keupayaan dia mengurus tu sampai yang menyebabkan dia jadikan dia kaya kan. Orang kampung, orang yang first production daripada dia ni kan, betul lah nak buat alat perah tangan, nak buat apa, okay, kos yang kita kata dia perlu buat kerja, dan kalau rugi dia akan tanggung kan. Dan orang yang akan sentiasa, maknanya tidak begitu yang mengambil kesempatan lah, orang tengah tak memang kena ada orang tengah kan. Maknanya dia upaya menguruskan maklumat menjadi barang dagangan kan. Maklumat menjadi kepada sumber kepada survival kuasa politik. Sama banyak maklumat dia jadi kaya, dia boleh berkuasa kan, dia boleh tipu orang, dia boleh mempengaruhi orang. Siapa banyak maklumat, asas kemajuan kan. Saya contohkan dulu surat khabar. Maklumat itu yang berharga. Surat khabar kita beli hari ni berapa ringgit? RM1.50. Hujung minggu RM2. Esok surat khabar kita jadi berapa sen? Kita main kilo, sekilo 20 sen, jengkal 20 sen kan. Itu maklumat, benda yang bernilai. Jadi benda inilah yang bila kita kata menilai maklumat itu berbeza, menyebabkan dia punya memberikan kesan kepada cara hidup dan cara fikir sebuah masyarakat. Ada 3 asas tentang maklumat yang saya nak kongsikan pada petang ni. Bila setiap maklumat dalam komputer mempunyai compute. Apa tu compute? Kita tahu komputer, apa tu komputer? Dia kan confuse. Petang-petang ni confuse. Dia mengira maklumat kan. Dia mengira komputer. Jangan kita anggap komputer tu benda tak. Komputer basic komputer dah dia menguruskan maklumat kan. Dia mengira maklumat kemudian yang kedua ialah strategi maklumat ini dia menekankan soal objektif kan. Dan yang ketiga ialah strategi maklumat bergerak atas sistem yang telah kita aturcarakan dulu. Macam mana benda ni kita tengok Yang pertama ialah maklumat dalam komputer mempunyai nilai yang sama. Satu nilai. Macam mana contoh? Dalam bahasa komputer, ayat pernyataan. Mungkin ada di kalangan anda yang ambil pengaturcaraan komputer, programming kan, ayat ini Allah itu satu, pimai tentu, 2 kali 10. Ini ayat pernyataan. Maklumat kan, data kan. Kita bincang pada kuliah lalu tentang data, tentang maklumat. Apa itu data? Apa itu data? Apa itu data? Bahan mentah, maklumat mentah yang belum diproses. Maklumat yang belum diproses. Apa itu maklumat? Information, data yang telah diproses. Ini data yang proses. Allah itu usul. Masalahnya ialah bila masuk dalam komputer, bila benda ni masuk dalam komputer
benda ni menjadi nilai yang sama. Apa contohnya? Kan? Daripada tiga-tiga maklumat ni, manakah maklumat yang paling bernilai? Ha? Kita. Baik kita mana yang paling bernilai? Nombor satu lah, Allah itu bagi kita ayat pernyataan yang sangat bernilai berbanding dengan dua yang lain. Yang kedua, pernyataan tu ke 2 kali 10 yang paling nilai, yang paling useful. 2 kali 10. Mana kata kalau orang tak tahu 2 kali 10 tu kira bodoh tak? Apa tak tahulah kan. Kalau orang tak tahu pimai-pimai tu ke tak apa, boleh hidup lagi. Tak masalah kan. Mana kata ni tiga-tiga maklumat tu mempunyai nilai yang berbeza. Tetapi dalam bahasa komputer, tiga maklumat tu satu je, satu nilai saja. Macam mana? Contoh. Contoh dia. Nampak? Allah tu kalau kita highlightkan ini, apa ditunjuk kat bawah ni? Count ni dia akan tunjuk tiga kat sini. Bila kita highlightkan ini, ni highlightkan, dekat bawah ni dia akan tunjuk tiga. Maknanya benda ni, maklumat ni hanyalah tiga saja maklumat ni. Apa masalahnya? Masalahnya ialah, saya bagi contoh lain. Okey. Ini ada 8 orang. 8 orang. 1 sampai 8. Daripada 8 orang ni, manakah orang yang paling kita nak tahu nombor 1? Ayah. Yang paling kita respect sekali? Ayah. Nombor 2? Abang ke adik? Abang. Guru ke abang? Guru. Yang ketiga? Orang tua. Ini orang tua. Yang keempat? Maksudnya apa? Setiap maklumat ini mempunyai apa? Nilai. Okay? Tapi kalau di-highlightkan, kalau kita highlightkan ni, select ni, dia akan tunjuk count bawah apa? 8. Komputer dia tak boleh baca nilai. Apa implikasi dia kepada manusia? No. Kita lihat kenapa budak-budak sekarang dia suka melawan orang tua. Dia tak respect orang tua. Sebab apa? Sebab dia tengok orang tua seperti mana dia tengok adik dia. Macam Mario. Ini Mario. Dia tengok orang tua sama dia melihat anak dia, dia adik dia, abang dia. Semua itu dengan satu pandangan sahaja. Nilai respect sudah tak ada. Sebab hari-hari dia melihat komputer, game, Facebook kan? Menyebabkan dia punya minda dia telah pun diorientasikan sedemikian. Ada. Sebab itu kenapa orang dulu lebih respect kepada orang tua? Sebab diajar nilai kehidupan. Dulu masa budak-budak main ikan pilet. Ikan laga. Kampung saya beri ikan pilet. Ikan kari. Ikan masing-masing. Jadi dulu ikan kita jaga. Nak pergi tangkap ikan tu pun pergi kat bendang, tengok kalau ada dia punya buih-buih banyak tu kan. So kita ambil dapat bawa balik ke rumah. Ikan pun dah berbuat balang kan.
Kemudian lagu lah, nampak. Oh, jaga jatuh kan mati habis. Budak-budak main benda tu dalam iPad, iPhone, Android dan sebagainya. Ikan tu mati dia balik. Tak ada nyawa. Dia tak ada perasaan. Budak-budak yang hidup tak ada perasaan, hidup dengan teknologi. Dia memandang orang dengan satu pandangan sahaja. Pandangan kemanusiaan tu sudah hilang nilai. Sebab tu kita lihat budak-budak. Kenapa budak sekarang dia tak hormat orang tua? Sebab nilai kemanusiaan dia sudah tiada. Dia berumur 3 tahun, 4 tahun lagi dah dibekalkan dengan, dah diajar dengan teknologi maklumat, dengan benda-benda yang seumpama ini. Dan teknologi maklumat, komputer bahasanya digital. Bahasa digital. Kalau kita select gambar ni, kita select sini, digit ni, dia boleh baca. Ni berapa ni? Kan? 30 berapa dah. Dia campur semua benda. Dia boleh baca. Sebab bahasa komputer digital. Nombor. Bahasa manusia ni kesan teknologi maklumat terhadap minda dan gaya hidup manusia. Sebab itulah manusia jadi tak faham apa. Sebab benda ni kan? Cumanya saya ulang lagi, bukan kita melak teknologi maklumat, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat itu untuk kita kena faham isunya dulu. Sebab orang tak faham, kenapa lah budak-budak sekarang ni begini-begini, dia mereka tak ketahuan sebenarnya ini. Dia tak faham dia punya asal usulnya kat mana. Kemudian yang kedua ialah orang yang hidup dalam zaman teknologi maklumat akan sukar menerima amalan dan sistem kepercayaan tradisional. Orang yang kadang-kadang obses sangat dengan teknologi, sukar untuk menerima sistem kepercayaan dan tradisional dia sukar sikit. Rupanya banyak masa untuk dia nak jadi develop. Kenapa? Sebab teknologi maklumat menekankan soal objektif dan kuantitatif, dan saya rasa saya perlu untuk ulang untuk benda ni pada kuliah yang akan datang, untuk kita bincangkan tentang kesan yang kedua ini, kesan teknologi maklumat yang kedua, untuk kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Okey, ada apa nak tanya?